Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Munirah binti Muhammad Izani dari kelas PT3 S211 akan membentangkan tugasan PIMK 3123 Pentaksiran dalam Pendidikan Islam. Baiklah, apa yang akan saya bentang pada hari ini adalah tentang pembinaan item soalan iaitu Pendidikan Islam tahun 4. Baiklah. Apa itu pembinaan item soalan sebenarnya? Baiklah, item soalan ni satu kaedah untuk mengukur dan menilai pencapaian murid. Maksudnya bila kita buat satu set soalan, kita dapat ukurlah sama ada murid capai ke tidak objektif pembelajaran, faham atau tidak apa yang diajar oleh guru di dalam kelas melalui set item yang telah dibina. Baiklah, untuk bahagian A adalah soalan objektif. Untuk soalan yang pertama adalah dari tajuk surah Al-Qari'ah, iaitu saya telah meletakkan tempat kosong dan murid perlu isi tempat kosong lah. Okey, berdasarkan rangsangan yang telah diberi. Okey, soalan pertama ni kenal pasti ayat di atas dan isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Jadi untuk menguji adakah murid ingat atau tidak, jadi rangsangan diberi maka jawapannya adalah D. Seterusnya untuk soalan yang kedua adalah pada aras yang sederhana iaitu soalan berbentuk mengaplikasi. Okey, soalan dia, pilih dan susun semula potongan ayat mengikut susunan yang betul. Maka bila melihat kepada rangsangan di atas, jadi murid perlu susunlah yang mana pertama, yang mana yang akhir. Okey, contohnya jawapan dia adalah A. Okey, sekiranya murid tidak ingat, tidak boleh susunlah ayat dengan betul. Okay, seterusnya untuk soalan yang ketiga, soalan pada aras sederhana iaitu menganalisis. Okay, melihatkan kepada rangsangan yang telah diberi, murid perlu baca dan kenal pasti yang manakah kalimah yang mengandungi qalqalah. Jadi murid telah pun diajar tentang tajuk qalqalah, maka murid perlu menilailah kalimah mana yang mengandungi qalqalah. Okay. Seterusnya adalah pada aras sederhana juga tapi soalan berbentuk analisis. Okay, jadi soalan 4 dan 5 ni merujuk kepada gambar yang sama. Jadi arahan soalan perlu jelaslah. Okey, seperti saya buat pada atas ni soalan 4 dan 5 merujuk gambar di bawah. Maka untuk soalan dan 5 perlu rujuk rangsangan gambar yang telah diberi. Okey, untuk soalan yang keempat, analisis pernyataan yang menunjukkan bukan adab dengan tetamu. Jadi murid perlu peka yang mana bukan. Jadi murid perlu pilih jawapan yang salah sebagai jawapannya. Okey, jawapan dia adalah C. Tidak menyediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu. Jadi ia adalah bukan adab dengan tetamu lah. Okey, untuk soalan yang kelima. Soalan yang kelima juga merujuk kepada gambar tadi. Okey. Apakah bukan kepentingan memulihkan tetamu? Jadi bukan. Murid juga perlu peka sekiranya bukan. Jadi jawapan yang negatif tu adalah sebagai jawapan dia sebab yang lain semuanya adalah kepentingan memulihkan tetamu. A sahaja bukan, iaitu mendapat dosa. Okey, jadi murid perlu tengoklah baca satu-satu pilihan jawapan untuk pilih jawapan yang tepat. Okey, untuk soalan yang keenam, aras rendah iaitu untuk sekadar memahami sama ada faham atau tidak faham apa yang diajar. Okey, untuk tajuk nifak ni dia terbahagi kepada dua. Ini adalah rangsangan dia, stimulus kepada pelajar. Nifak terbahagi kepada dua iaitu nifak iktikad dan nifak amalan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan nifak iktikad? Jadi murid perlu memahami maksud nifak iktikad. Jadi jawapan dia adalah B. Tidak beriman dengan ajaran Islam namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Okey, ini murid perlu fahamlah mengingat. Okey, seterusnya adalah pada aras yang tinggi iaitu menilai. Untuk soalan yang ketujuh ni, soalan dia nilaikan faktor yang mendorong kepada nifak. Okey, jadi pilihan jawapan dia ada 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman dan 4 Roman. Jawapan dia boleh lebih daripada 1, maksudnya
sekiranya murid baca dan pilih jawapan yang betul, maka murid perlu menanda adakah A, B, C atau D jawapan dia. Jadi murid perlu peka lah, perlu tanda siap-siap yang mana soal jawapan dia dan tanda kepada jawapan A, B, C, D tu. Jadi satu Roman ni, 2 Roman, 3 Roman, 4 Roman ni adalah untuk menentukan pilihan yang banyak jawapan. Okey. Seterusnya adalah soalan aras tinggi juga iaitu menilai. Okey, rangsangan gambar telah diberi. Jadi murid perlu tengok dan baca soalan. Okey, berdasarkan rajah nilaikan keunggulan sifat Nabi Muhammad dalam peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Jadi daripada gambar ni murid perlu nilaikan sifat Nabi Muhammad ni apa sebenarnya yang ditunjukkan melalui gambar peletakan Hajarul Aswad. Jadi murid perlu berfikir kepentingan keunggulan dia tu apa. Okey, jadi jawapan yang paling tepat adalah dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab kan. Jadi ini menunjukkan Nabi tu bijaksana lah. Dia tajuk ni adalah tajuk uh, yang perlu diberi penekanan supaya murid tahu untuk mengaplikasi daripada menilai daripada gambar ni. Okay, seterusnya adalah arah sederhana iaitu mengaplikasi. Jadi murid perlu tengok rangsangan gambar ni adalah tazkirah hari Jumaat. Jadi berdasarkan rajah, apakah yang diaplikasikan dakwah Nabi Muhammad yang digunakan pada masa kini. Jadi Nabi berdakwah tapi pada zaman kini kita aplikasikan kaedah dakwah Nabi Muhammad tu. Tapi dengan cara apa? Jadi pilihan jawapan dia ada aneka pilihan iaitu 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman, 4 Roman. Jadi murid perlu baca pilihan jawapan yang paling tepat dan paling tepat adalah jawapan D sebab semuanya adalah betul. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan objektif yang terakhir adalah aras tinggi iaitu aras mencipta. Jadi rangsangan gambar yang diberi adalah gambar pertama, gambar gambar kejiranan yang mengumpat kepada jiran yang lain. Namun ada perubahan pada gambar yang kedua yang ditunjukkan adalah kemudian dia saling bertegur sapa antara satu sama lain. Jadi berpandukan gambar rajah di atas, apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang hak jiran daripada bergaduh kepada bersahabat baik kan? Okay, jadi jawapan dia A adalah saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Yalah, daripada gambar A dia bergaduh dan gambar seterusnya adalah saling menyapa. Jadi ini menunjukkan kesimpulan yang dapat dibuat adalah mereka saling memaafkan. Okey. Seterusnya adalah kita bergerak kepada soalan subjektif iaitu soalan 11 hingga soalan 15. Okey, untuk tajuk yang saya buat, saya letak adalah sangat senang sebabnya murid perlu nyatakan hukum tajwid mim sakinah berdasarkan huruf yang bertanda di bawah dengan betul. Okey, untuk soalan 11 hingga 15 ni, soalan dia sama sahaja soalan hukum tajwid iaitu mim sakinah ada 3 idgham syafawi, ikhfa syafawi dan izhar syafawi. Jadi saya dah tanda siap-siap yang mana mim bertemu dengan huruf apa. Untuk gambar seterusnya mim bertemu mim, mim bertemu ba. Saya dah tanda siap-siap untuk memudahkan murid. Jadi murid perlu nilai sama ada mim bertemu nun, apakah hukum tajwid dia. Okey, mim bertemu mim. Okey, apa hukum tajwid. Jadi murid perlu tulis saja jawapan yang betul. Okey, murid perlu buat ulang kaji lah supaya tidak salah ejaan, tidak salah tulis kan. Okey, untuk seterusnya soalan subjektif yang seterusnya adalah murid perlu tulis jawapan pada ruangan kosong yang disediakan. Okey, contohnya untuk soalan 16 ni tuliskan maksud al-azim. Jadi murid perlu ingat, murid perlu hafal
jawapan yang tepat dan murid perlu tulislah pada ruang yang disediakan. Sama juga untuk soalan yang 17, adakah merenjis air mutlak pada darah dapat membersihkan najis tersebut? Huraikan. Jadi, untuk merenjis air mutlak pada darah, adakah dapat menyucikan najis tersebut? Jawapannya sudah tentu tidak, sebab merenjis ni adalah untuk najis yang ringan, tetapi najis darah adalah najis yang sederhana. Jadi murid perlu huraikanlah kenapa dia tidak mampu untuk menyucikan najis tersebut. Okey. Untuk seterusnya adalah Ali memakai seluar pendek semasa bermain bola. Adakah Ali menutup aurat dengan sempurna? Okey, jadi untuk kita jawab soalan ni kita perlu tahu batasan aurat lelaki dari mana hingga ke mana. Jadi untuk murid jawab soalan aplikasi macam ni, jadi murid perlu tahulah. Jadi apabila pakai seluar pendek sudah tentu tidak menutup lututnya. Jadi tidak bolehlah jadi Ali tidak menutup aurat dengan sempurna. Murid perlu jawab dengan ayat yang sendiri. Okey, untuk soalan yang seterusnya, soalan 19, bagaimanakah pakaian yang sesuai dipakai oleh Nur Huda semasa bergaul dengan rakannya yang bukan beragama Islam? Okey, jadi untuk aurat perempuan sama perempuan yang berlainan agama, Muslim dengan bukan Muslim, jadi aurat kita adalah sama sahaja dengan lelaki yang bukan ada pertalian darah. Jadi Nurul Huda perlu menutup aurat dengan sempurna semasa bergaul dengan rakannya yang bukan beragama Islam. Okay. Jadi murid perlu tahulah konsep asas batasan aurat, barulah murid boleh jawab sebab soalan ni adalah soalan aplikasi. Untuk soalan yang ke-20, ini adalah soalan bahagian bidang Jawi. Sila eja perkataan akuarium dalam tulisan Jawi. Jadi akuarium ni adalah pinjaman bahasa Inggeris. Jadi murid perlu tahu apabila pinjaman bahasa Inggeris, murid perlu eja satu-satu daripada Rumi ke Jawi. Jadi ia amat senang kalau murid tahu konsep pinjaman bahasa Inggeris. Jadi untuk akuarium, murid perlu eja sahaja mengikut Rumi ke Jawi, hanya tukar kepada tulisan Jawi sahaja. Eja satu-satu-satu. Ia amat senang dan murid saya kira murid mampulah untuk jawab dengan baik soalan yang diberikan. Okey, ini sahaja selesai untuk pembinaan item. Saya rasa ini sahajalah daripada saya untuk pembentangan pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.